yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang diberikan kepada saya untuk bicarakan malam ni adalah ajaibnya sedekah. Saya yakin dan percaya tuan-tuan pun tahu dah tentang sedekah. Sebab tu bila diminta saya bercakap tentang sedekah, saya kata pada dalam diri saya kata benda ni tak perlu kita nak cakap dah tuan-tuan, tak perlu kita nak ceramah dah, cuma tinggal untuk kita lakukan dan kita amalkan, itu saja. Semua kita tahu dah. Tambahan pula kita nak mendirikan madrasah kita di belakang ni. Tuan-tuan boleh tengok lah, malam ni mungkin tak nampak lah gelap, bagi esok tuan-tuan main tengok dah naik dah bangunan satu tingkat. Sini panggil apa? Salapih. Salapih. Apa nak salapih? Kalau Kedah, kalau Malaysia dia panggil satu tingkat, sini dia panggil salapih ni. Tuan-tuan boleh tengok tempat ni, tempat yang menunggu kita semua untuk siapkan, nak menempatkan pusat pengajian anak-anak orang Islam. Sini, saya bila datang ke Thailand ni tuan-tuan, terutamanya bila saya datang tengok pusat pengajian yang sedang mencari dana untuk menyiapkan bangunan ini tuan-tuan, saya teringat kisah ketika mana saya sampai ke Bumi Yala. Wilayah tuan-tuan inilah Bumi Yala sana tuan-tuan, iaitu Jisdah. Sini panggil Jisdah bapak. Jamiah Islam Syekh Daud Al-Fatani, dekat dengan Pondok Haji Harun sana tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pergi tengok Jisdah sekarang ni tuan-tuan, dah berwajah baru. Ketika mana saya sampai pada tahun 2017 dibawa oleh seorang daripada Malaysia sampai ke sana. Saya tak tahu, kata Jisdah ni bangunan dia agak dhaif dan boleh dikatakan terlalu dhaif. Tempat yang nak menempatkan anak-anak orang Melayu Islam ni belajar, tempat untuk bangsa kita belajar. Saya bangsa Melayu, tuan-tuan bangsa Melayu, sama apa-apa kan? Tuan-tuan agama Islam, saya agama Islam, sama tuan-tuan. Sebab tu saya katakan sempadan negara tidak boleh memisahkan kita. Ya, tuan-tuan nak masuk ke Malaysia kena cop pasport, kena cop border pass. Saya nak masuk tadi pun cop pasport, cop border pass. Sampai dekat immigration Malaysia, dia tanya, ustaz nak pergi mana ustaz? Jadi saya sampai tadi, ustaz nak pergi mana ustaz? Sorang-sorang ni. Saya kata tak, saya berempat, 3 dah cop, tinggal saya seorang je. Ustaz nak masuk buat apa? Saya kata nak masuk ceramah. Ceramah kau cari Tino? Saya kata ceramah, bukan nak cari tina, nak ceramah. Masuk pula dekat immigration Thailand, dia cakap siam, saya haram sepatah, tak faham, saya angguk ya. Yang saya tahu kap kungkap, yang tu yang saya tahu. Dia cakap perap, sepatah haram, saya tak faham. Saya senyum ya, saya takut jawabnya silap, tak lepas masuk ke Thailand lagi. Sempadan. Tetapi atas nama bangsa Melayu, atas nama umat Islam, kita tidak dipisah dan kita tidak boleh dipisahkan oleh apa-apa sempadan. Saya masuk ke Jisdah, saya tengok, inikah yang dinamakan Jamiah Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani bukan orang Kedah dan bukan orang Malaysia, tetapi jasanya sangat besar kepada umat Islam di Nusantara ini tuan-tuan. Asalnya daripada bumi tuan-tuan, asalnya daripada negara tuan-tuan, daripada bumi Fatani.
tetapi jasanya sangat besar kepada umat Islam di Nusantara ini. Saya katakan, adakah ini sebuah pusat pengajian yang bernamakan Syekh Daud Al-Fatani? Kali pertama saya menjejakkan kaki ke bumi Jeddah. Saya melihat anak bangsa saya yang belajar di bumi Yala dalam bangunan yang agak daif, sedangkan kami yang berada di Malaysia belajar dalam bilik yang berhawa dingin. Sini dia panggil apa? Aircon juga ini apa? Aircon. Aircon Ustaz, aircon. Oh, air. Kalau pergi dekat balik tu ayak. Tu yang saya kata saya payah nak cakap pasal tuan-tuan. Saya di Kelantan pun saya jarang ceramah tuan-tuan. Nak kecek tak erti, kecek takut silap. Saya ni pula orang yang istiqamah, bukan orang yang munafik. Pi sini tak ada pendirian, pi sini tak ada pendirian. Saya ada. Di mana saya berceramah, saya tetap mempertahankan kekedahan saya. Saya ceramah di Singapura, saya bercakap Kedah. Saya ceramah di Indonesia, saya bercakap Kedah. Malam ni saya datang ke Thailand, saya bercakap Kedah. Tuan-tuan nak faham, tak faham sudah. Saya kata, umat Islam di Yala yang belajar di Jamiah Syekh Daud Al-Fatani, kelas dinding pun tidak ada. Kami di Malaysia belajar dalam bilik yang ada air. Terdetik dalam hati saya kata, aku nak jawab apa di hadapan Allah Ta'ala kelak. Allah mengizinkan kaki aku memijak bumi Yala, melihat dengan mata dan kepala aku sendiri bagaimana nasib umat Islam di sini nak belajar. Saya sebut dekat rektornya, saya sebut dekat pensyarah-pensyarahnya, pimpinan Jeddah. Saya kata, insya-Allah selagi mana ana hidup, ana akan cuba ikhtiar bantukan sebanyak mana mungkin dana yang ana boleh cari di Malaysia untuk membangunkan Jeddah. Alhamdulillah, biiznillah, keikhlasan mereka yang berada di bumi Jeddah dalam tempoh 2 tahun kita dapat bangunkan suatu bangunan pengajian 4 lapis dan sebuah masjid yang boleh menempatkan ratusan orang yang menelan belanja masjid itu saja, seingat saya 14 atau 15 juta baht. Siap, alhamdulillah bawah. Itu dalam keadaan bangunan yang belum ada. Ini dah 60%, 40-50% sudah siap tuan-tuan. Jadi malam ni kita nak lancar dana Ustaz kan. Jadi kita nak lancar dana, ada orang angkit kutip seorang-seorang. InsyaAllah ibu-ibu tengok kalau ada apa dekat jari, ada apa dekat leher ni, buang. Rantai mah, gelang mah, cincin mah, tapi mah original lah, jangan mah tipu. Bubuh dalam tabung tu, insya-Allah Allah Taala balas dengan balasan yang besar. Nanti kita ceritakan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, kalau silap bapa boleh perbetulkan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tuan-tuan, para hadirin sekalian, surahnya saya tak ingat, ayatnya berbunyi sebegini: A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard fa'asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Ayatnya lebih kurang bunyi macam tu. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Perbandingan dunia ni kata Allah seumpama air embun yang turun pada waktu malam. Air embun, sini panggil apa Ustaz? Air embun lah, air embun. Tuan-tuan bangun pagi-pagi nak pergi solat subuh, jalan atas rumput, atas tanah, dia ada air, tu nama dia air embun. Allah Ta'ala kata dunia ni umpama air embun. Air embun, Allah Ta'ala kata kita jaga pagi ada air tuan-tuan, jalan atas rumput ada air embun apa semua. Cuba tuan-tuan tengok pada jam 11 pagi, bumi yang dibasahi dengan air embun, akhirnya air tu ke mana? Allah Ta'ala kata fa asbaha hashiman tadruhu riyah, hilangnya air itu bila mana angin datang. Angin tiup, air yang ada atas rumput, air yang ada atas daun hilang, diterbangkan oleh angin, kering. Macam itulah dunia, Allah Ta'ala kata. Tuan-tuan hari ini tuan-tuan cari dunia ni, tuan-tuan buat macam-macam untuk dapatkan dunia. Allah Ta'ala kata dunia ni pula, Allah Ta'ala kata al-malu wal-banun zinatul hayati dunia, perhiasan atas dunia yang manusia cari ni kata Allah dua. Yang pertama kata Allah al-mal, harta benda. Yang kedua wal-banun, anak bina. Tuan-tuan, ni saya nak tanya ibu-ibu ni, dengar tak saya bercakap ni? Kau tuan-tuan pakai tidur belakang dalam kemah tu, diam yang nampak duk anggur ingat ke setuju, cek-cek lena. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan ni, dekat ibu-ibu ni saya nak bagi tahu ni. Dengar tak? Dengar tak? Sini panggil apa? Makcik ah. Makcik ah. Ha, ni makcik dengar ni. Dengar tak saya duk cakap ni? Saya nak pesan, bukan nak ugut, nak pesan dekat makcik-makcik ni. Baru ni saya pergi ceramah satu tempat, ada makcik tu tidur tengah saya ceramah. 3 hari lepas tu meninggal dunia tu makcik tu. Jangan duk tidur tengah saya ceramah. Banyak dah orang meninggal tengah saya ceramah dia tidur tu. Tak percaya, try tidur tengok malam ni 3 hari nanti tengok hidup ke tak lagi. Try tengok malam ni gelap apa, try tengok. Oh suka dia, try tengok. Saya nak tanya kepada makcik-makcik ni, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, hidup di dunia ni manusia cari 2 benda. Apa dia 2 benda tu Ustaz? Yang pertama Allah Ta'ala sebut manusia cari al-mal, harta benda. Inilah hidup kita tuan-tuan. Bangun pagi berniaga, bangun pagi menoreh. Kalau di Betong ni ramai orang Betong ni kerja apa? Noreh. Noreh noreh. Noreh. Oh dia kata Ustaz susah tak nak noreh, hujan. Saya tanya orang dekat rumah saya, dia noreh tapi kaya. Saya ada tanya, macam mana yang mu boleh kaya ni noreh ni? Dia kata ada cara nak noreh bagi kaya Ustaz. Cara dia macam mana? Caranya masa noreh kebun kita, masa kutip sekerat, ambil yang kawin setengah, dia kata. Oh, saya kata hang buat macam tu mudah. Noreh, bagi-bagi noreh. Duk rokok depan pokok getah tu 200 pokok, dia boleh rokok bagi-bagi buta. Nak rokok dekat Allah 2 rakaat tak boleh. Ni manusia. Tak noreh kena rokok, mana boleh berdiri tegak, kena rokok. Pagi-pagi ni makcik keluar rumah pergi noreh, nak cari apa dia? Nak cari harta. Sebab apa nak cari harta? Itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut apa? Orang ni hidup, hamba dia hidup di dunia, benda yang pertama mereka cari adalah harta. Tipu je tuan-tuan ni orang yang hidup di dunia ni tak cari harta. Ustaz cari dah harta? Cari. Sebab apa dia? Kalau kita tak ada harta, kita nak hidup macam mana, nak duduk macam mana atas muka bumi ni? Cari piti, nak buat rumah. Cari piti, nak nikah. Mau tak ada piti, bini pun belah, lari.
Makcik boleh duduk ke kalau tak ada piti, makcik? Ha, makcik? Hei. Oh, suka dia. Kita ceramah dia suka. Makcik boleh duduk tak kalau tak ada duit dalam hidup ni, makcik? Nak beli beras, tak ada piti. Nak beli ikan, tak ada piti. Nak beli sayur, tak ada piti. Ha, tok laki kata sabar, sabar pelah otakmu, dia kata. Nak terkedarah pun tak ada piti, duk sabar, sabar. Kerja duk kedarah rokok. Tak lari. Jumpa babo, jumpa tok qadi lari. Oh, tak tahan dah, tak boleh tahan. Dia kata tak boleh tahan dah. Nak kena lari, tak ada piti. Duk rumah pak mentua daripada mula nikah sampai hari ni, boleh ke? Tak selesa. Buatlah rumah buruk-buruk pun rumah kita, makcik oi. Nak buat rumah kena ada piti. Bukan ada bulu, ada piti. Kena ada. Allah Ta'ala sebut benda yang pertama manusia akan cari atas muka bumi ni apa dia? Yang pertama al-mal, harta benda. Yang kedua Allah Ta'ala sebut wal banun. Manusia cari apa atas dunia ni? Yang kedua manusia cari anak pinak. Inilah masa